perkara sunat dalam berpuasa. Nombor satu, yang sunat ketika berpuasa ialah sahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis suhuri barakah ataupun fis sahuri barakah. Itu hadis Nabi. Bersahur sunnah Rasulullah SAW, paling kurang minum air. Ijma' mengatakan sunat bersahur, dan sunat yang kedua ialah mengakhirkan sahur. Hari ni saya tengok orang-orang hari ni bersahur, alhamdulillah, 12:30 malam. Bersahur anak-anak muda terutamanya 2 pagi. Bersahur 11 malam sahur dia. Sunat kita mengakhirkan sahur, baru dapat barakah tu. Dan kadang-kala bila bersahur terlalu awal, tak dapat pahala bersahur, rugi, no? Kemudian muka surat 46, sahur dalam waktu imsak. Kan imsak berapa minit sebelum buka sebelum subuh tu kan, ada orang kata tak boleh makan dan minum dah waktu imsak. Betulkah? Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh. Imsak ni sebelum subuh lah. Imsak ni sebelum subuh. Jadi ada orang sebut waktu imsak tak boleh makan. Tak betul. Waktu imsak boleh makan. Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak. Walau bagaimanapun, sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat Quran. 50 ayat, berapa muka surat kan? 50 ayat ni, satu muka surat ada 15 baris. Kita kata dalam 2 muka surat lah, lebih kurang kan, 2 muka surat, 10 minit lah. Sunat berhenti sekadar 50 ayat, sekadar membaca 50 ayat. Sunat tidak makan ataupun berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat. Sunat lah, bukan wajib. Di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, makan pada waktu imsak tak ada masalah, tak batal dan tak makruh pun. Ada satu pandangan, geng yang tak ada mazhab ni, di Malaysia pun ada geng ni, dia kata waktu imsak tak boleh makan dah. Tu pendapat yang jangan guna pendapat tu kan, dia terkeluar daripada pendapat mazhab kita. Yang lebih teruk daripada pendapat itu ialah boleh makan selagi mana azan tak berhenti. Yang tu lagi sakan. Lagi duk azan, makan cepat. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makan. Yang tu pun, pendapat itu pun sangat tak boleh pakai terus. Jangan pakai langsung. Pendapat itu pun tak boleh pakai. Batal. Siapa yang makan ketika azan subuh berkumandang, maka batal puasanya pada hari itu. Dia dikira sengaja berbuka dan wajib qada. Dan haramlah perbuatan dia. Haram perbuatan dia. Apa dia kena buat sepanjang hari itu? Dia wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum, sama macam orang lain. Sekali orang buka puasa 7.30 baru dia buka puasa. Makan sahur yang sunat. Makan sahur yang sunat bermula selepas tengah malam. Tengok.
bermula selepas tengah malam. Jika seseorang makan sebelum tengah malam, maka dia tidak mendapat pahala sunat dan dia tidak dianggap sahur, tapi makan biasa saja. Makan isi perut, makan tak ada pahala apa. Benda harus. Dia sahur pukul 8 malam, dia sahur. Tak kira. No, dia mesti selepas tengah malam. Afdal bersahur pada sepertiga malam yang akhir. Kalau malam kita bahagi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita katalah 10 jam. 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah kan. 4 jam ke. Kira yang paling afdal sekali daripada pukul 3 sampai pukul 6. Itu yang paling afdal sekali. 3 sampai pukul 6 itulah waktu bersahur yang paling afdal. Lagi afdal, lagi hampir dengan subuh. Contohnya subuh jam 6, contoh pukul 5.30 mula makan. 5.15, 5.30, 5.45, 5.50 selesai dengan ayak apa semua. Kumuk-kumuk gosok gigi semua selesai. 5.50 berhenti. Yang tu yang paling baik. Yang paling baik. Paling dekat dengan waktu subuh. Dan sunat berhenti ketika masuk waktu imsak. Berhenti. Okey. Masuk fajar ketika sahur. Seseorang yang sedang bersahur dan mengetahui fajar sudah muncul. Fajar apa ni? Fajar sadiq, iaitu subuh lah. Kalau tak mau dengar ayat mengetahui fajar tak fajar ni, rimah lah ustaz. Fajar sebut subuh terus lah, senang. Kami tak faham kan. Contoh, seseorang yang sedang bersahur dan kemudian dia tahu masuk waktu subuh, hendaklah dia terus berhenti makan, mengeluarkan makanan yang ada dalam mulut dan menyempurnakan puasanya. Itu tak apa. Maka punya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan telan. Terus buang yang ada dalam mulut, kumuk, buang sisa-sisa apa semua, buang. Jika dia meneruskan makan juga, maka batal puasanya, wajib qada dan dia berdosa kalau dia teruskan juga. Okey. Perkara yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Yaqulul musannifu hafizahullah. Makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja walaupun makanan sebesar sebiji lenga atau bijan dan dia tahu hukumnya membatalkan puasa, begitu juga minum. Siang hari Ramadan, dia ambil nasi 1 biji. Nasi sebiji aja, bukan 100 biji. Sekali suap tu kan 100 biji. Sebiji dia ambil makan. Sengaja, batal puasa dia. Begitu juga minum, seteguk saja dia sengaja minum, maka batal puasa dia. Makan kerana lupa. Orang yang makan kerana lupa dimaafkan, sah puasanya. Bulan Ramadan, yang ni kalau nak jadi pun hari pertama Ramadan lah, sebab tak biasa lagi. Kalau hari ke-26 tak jadi. Selalunya hari yang ke-26, hari yang ke-19 puasa Ramadan, orang tak terlupa selalunya lah. Dan selalunya nak jadi hari pertama Ramadan ataupun hari kedua Ramadan kan. Elok aja dia makan sarapan. Duk biasa sarapan, makan. Habis dah Allahu Akbar, Ramadan, baru teringat. Kebetulan tak sahur pula pagi tu kan, bangun nak pergi kerja. Dimaafkan. Walau bagaimanapun jika dia lupa tapi makan sehingga kenyang, khilaf ulama. Menurut Imam Nawawi puasanya sah, tak batal. Menurut Al-Imam Ar-Rafi'i puasanya batal. Kalau makan sampai kenyang, Imam Nawawi kata tetap tak batal. Kalau dia memang tak ingat langsung, lupa, tak sengaja, memang lupa terus. Habis dah sepinggan setengah yang dua cawan, Imam Rafi'i kata batal sebab terlampau kenyang, sampai kenyang. Imam Nawawi kata tak batal, puasanya tetap sah sebab dia terlupa dan tak sengaja. Okey, macam mana pula kalau makan sebab dia tidak tahu ia tidak boleh, dia tak tahu kata tak boleh. Dia makan, dia ingat tak boleh, minum saja. Contoh, jika seseorang jahil tidak tahu tentang haramnya makan ketika berpuasa kerana baru memeluk Islam, bukan saja haram, bahkan batal puasa, dia tak tahu sebab baru peluk Islam, atau bukan sebab baru peluk Islam,
Sebab yang kedua, dia berada di tempat yang jauh daripada para ulama. Ustaz-ustaz pun tak ada, jauh kan. Atau orang yang tahu tentang hukum hakam Islam, maka puasanya sah, tidak batal. Dia tak tahu kata makan itu membatalkan puasa, kau tak batal. Ada ke tempat yang tak ada para ulama ataupun yang tak ada ustaz-ustaz? Tuan-tuan agak ada tak? Kan? Tuan-tuan yang kita hidup keliling-keliling kita ni, kita kata macam mustahil lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita pernah masuk pedalaman 3 di Sabah atau Sarawak, kita akan jumpa tempat yang sampai hari ini masih menggunakan generator untuk mendapatkan elektrik. Air pun masih lagi sungai, dan saya dah sampai tempat-tempat tu, alhamdulillah. Di situ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pedalaman itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masih makan babi, masih tak tutup aurat, masih tak solat langsung. Dah berapa tahun masuk Islam? 7 tahun. Tiada solat, tiada syiar Islam, tak ada, tapi masuk Islam. Berapa tahun masuk Islam? 13 tahun. Tak tahu apa, tapi pernah masuk Islam satu ketika dulu. Pakat-pakat jawab lah di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang kuasa lah, yang memegang kuasa terutamanya. Saya pernah pergi sampai ke dalaman sana, memang sangat menyedihkan lah. Suasana tu sangat menyedihkan, dan betapa mereka mengharapkan untuk seorang ustaz duduk di situ, peganglah 2-3 kampung yang dia. Tapi ustaz mana yang nak? Ustaz mana yang sanggup? Ni nak tinggal wifi, nak tinggal YouTube, nak tinggal rumah, nak tinggal KFC, nak tinggal untuk pergi ke kawasan tu. Masih ada ribuan kampung yang tidak ada tempat untuk mereka merujuk. Entah internet tak ada, memang tak ada internet, memang tak ada. Kawasan-kawasan tu memang tak ada internet, tak ada tempat rujuk. Betapa mereka sebut mereka memerlukan, ada seorang ustaz cukuplah, peganglah 4-5 kampung yang ada ni. Kami semua perlu untuk tanya kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentang jangan ingat ni, berada di tempat jauh daripada para ulama ataupun orang yang tahu tentang hukum Islam ni, tuan-tuan jangan ingat, ada ke ustaz tempat ni? Masih ada. Masih ada. Subhanallah. Tidak batal jika tertelan sisa makanan yang ada di celah gigi kerana sukar untuk membuangnya. Bawa tertelan. Tak batal. Merasa makanan, boleh tak rasa ayam? Bancuh ayam bulan Ramadan nak buka puasa, masak nasi biryani ataupun masak lauk apa sebagainya, rasa boleh tak? Rasa kerana perlu rasa, keperluan, tak makruh pun. Tapi kalau rasa tak ada keperluan, dah isteri dia dah rasa dah, cukup dah garam, dia pula nak pergi rasa, tak apa-apa nak rasa juga, tak ada keperluan, makruh. Hak isteri tadi tak makruh. Boleh tidak makruh merasa makanan dengan syarat tidak tertelan dan ada keperluan melakukannya. Syarat pertama tak tertelan. Telan bukan makruh kalau tertelan. Kalau rasa-rasa telan, perbuatan tu membatalkan puasa kan. Yang kedua, keperluan. Jika tertelan batal puasa. Jika tertelan batal puasa. Makruh jika tidak ada keperluan melakukannya. Saja-saja mak dia dah masak siap dah gulai tu, dia saja pergi dapur rasa, dia tak telan rasa, lepas tu dia ludah balik, dan tu tak ada keperluan dan hukumnya makruh. Tukang masak dia rasa tu memang untuk sebab sekali semua nak makan, takut terlalu masin ataupun terlalu tawar, maka yang tu ada keperluan dan tidak makruh. Mengunyah atau melumatkan makanan untuk anak-anak sebagai contoh. Anak nak makan, anak kecil lagi kena kunyah, mak kena kunyah, itu keperluan, tidak makruh. Seorang ibu atau seorang ayah yang perlu untuk mengunyah atau melumatkan makanan tak makruh. Jangan telan batal. Dia kunyah ya bagi makan, dia kunyah bagi makan, lepas tu dia ludah lah, kumur. Boleh, iaitu tidak makruh seseorang ibu ataupun ayah ataupun siapa-siapa lah, bukan ibu bukan ayah pun, adik dia ke nak makan yang kecil, bayi,
melembutkan makanan untuk bayinya ataupun untuk siapa-siapa yang kecil kerana ada hajat selama mana dia tidak tertelan makanan tersebut. Jika tertelan maka batal puasanya. Orang yang kena paksa, tajuk seterusnya, dipaksa makan ketika berpuasa. Tidak batal puasa jika dipaksa makan pada waktu siang bulan Ramadan. Seperti di China. Seperti di China, mereka dipaksa, dipukul, paksa dan dipukul. Maka itu tak batal. Kan, dipukul sampai sakit, sampai mudarat, dia pun makan, kemudian dia meneruskan puasa dia, tak wajib qada. Subhanallah. Sebab dia dipaksa makan. Dan yang terakhir, makan dan minum pada waktu malam Ramadan. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa seperti makan, minum dan semua yang membatalkan puasa, kecuali murtad, hanyalah membatalkan puasa jika ia dilakukan pada waktu siang bulan Ramadan. Semua yang membatalkan puasa, makan, minum ke apakah, yang tu kalau buat malam, macam mana? Malam tak batal lah. Hak ni terlalu basic kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat yang pedalaman, benda ni bukan basic tuan, dia tak tahu. Kan? Malam boleh makan ke ustaz? Boleh. Malam boleh, malam Ramadan. Siang tak boleh jima', malam boleh jima' ke? Malam boleh, malam tak ada masalah. Bulan Ramadan malam boleh. Selepas buka puasa boleh ke ustaz? Boleh, selepas buka puasa. Kan? 8-5 minit boleh. Jadi malam tak ada masalah. Jika dilakukan pada waktu malam maka puasa tidak batal, dan niat puasa yang telah dibuat pada malam itu juga tidak batal. Dia niat puasa pukul 8 malam. Niat puasa pukul 8 malam. Pukul 11 dia berjima' dengan isteri dia. 11 malam. Bulan Ramadan. Batal tak niat puasa dia? Tak batal lah. Tak batal. Sebab tu malam. Perkara yang batal itu hanya ketika siang sahaja. Walhamdulillahirabbil alamin.